Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita menyambung lagi perbahasan daripada risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita ialah pada muka surat 77, iaitu masih lagi di bawah tajuk perkara yang merosakkan amalan. Dan kita bahas sambungan kita ialah istidraj. Jadi kita tengok matan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, iaitu Al-Imam Abu Hanifah sendiri. Wa ammal ladhi takunu li'a'da'ihi mithla iblis wa fir'aun wa dajjal fima ruwiya al-akhbar annahu kana wa yakunu lahum لا نسميها آيات ولا كرامات ولكن نسميها قضاء حاجاتهم وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيتغيرون به ويزدادون طغيانا وكفرا وكله جائز ممكن. Maksud dia kata wa ammal lati takunu li a'da'ihi, adapun perkara luar biasa yang berlaku pada musuh-musuh Allah, misla iblis, seperti iblis, wa fir'aun, dan juga fir'aun, wa dajjal, dan dajjal, fima ruwiyal akhbar, seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis-hadis, annahu kana wa yakunu lahum la nusammiha ayat wala karamat, yang telah berlaku ataupun yang akan berlaku. Yang telah berlaku ni ialah apa yang dilakukan oleh iblis, apa yang dilakukan oleh Fir'aun, dan yang Dajjal ni dia belum berlaku lagi. Jadi kata Imam Abu Hanifah, apa-apa saja yang berlaku pada mereka-mereka ni daripada benda-benda pelik yang mampu menyebabkan orang jadi takjub, rasa hebat, rasa gerun, rasa takut, la nusammiha ayat, tidak dinamakan ianya sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan ataupun mukjizat yang dah kita bahas sebelum ni, wala karamat, tidak juga dinamakan dengan nama karamah ataupun kemuliaan, walakin nusammiha qada'a hajatihim, akan tetapi kita namakan perkara yang berlaku pada mereka-mereka musuh-musuh ini ialah sebagai bentuk memenuhi Allah Ta'ala kepada kesesatan, penyelewengan yang dibawa oleh mereka-mereka ni. وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي حَاجَاتِ أَعْدَائِهِ إِسْتِدْرَاجًا لَهُمْ, kerana Allah Ta'ala menzahirkan benda pelik daripada orang-orang yang jahat ni untuk memenuhkan hajat.
Hajat siapa? Iaitu memenuhkan hajat untuk melihat manusia boleh pilih tak yang baik ataupun yang buruk. Dalam masa yang lain kita pun kena tahu Allah Ta'ala tu sendiri, ia juga memberi mudarat melalui datangnya musuh-musuh seperti ini. Jadi bila mana Tuhan seimbangkan benda baik dengan benda buruk dan memberi kita kuasa pilih, kuasa tilik dan juga kuasa teliti untuk tengok benda-benda tu betul ataupun tak betul, okay. Jadi dia akan jalankan pada semua. Pihak yang betul pun kena dapat, pihak yang tak betul pun dapat. Maknanya pihak yang tak betul pun dapat benda pelik, pun dapat pertolongan, kadang-kadang lawan yang benar pun menang. Ini benda yang kita kena tahu, yang nak disampaikan oleh penulis. Kenapa? Istidrajan lahum, supaya mereka rasa seronok dengan sesatnya mereka ataupun seronok dengan apa yang diorang ada daripada kuasa, penyelewengan dan apa-apa saja benda-benda yang tak betul yang ada pada mereka. Wa uqubatu lahum, dan untuk memberatkan hukuman yang akan dikenakan oleh Allah Ta'ala pada mereka musuh-musuh ni pada hari akhirat. Fayataghayyaruna bihi. Fayataghayyarun maksudnya apa? Mereka itu dengan istidraj yang Tuhan beri pada mereka, mereka dapat mengubah orang-orang yang tengok mereka, iaitu kita semua ni, sama ada untuk ikut ataupun untuk ingkar. Wa yazdaduna tughyanan wa kufra, dan semua benda yang berlaku ini, iaitu benda-benda buruk, benda-benda pelik yang berlaku pada tangan orang yang jahat, tujuannya untuk menambahkan tughyan, kejahatan, wa kufra, dan kekufuran, wa kulluhu jaizun mumkin, dan semua bentuk benda-benda pelik berlaku pada orang jahat, ianya boleh berlaku dan ada kemungkinan. Yang nak disampaikan oleh Abu Hanifah sini nak cerita pada kita ialah tengok benda pelik berlaku pada tangan orang yang jahat, ianya bukan benda yang perlu dibimbangi ataupun perlu dipelik lama sangat. Tak perlu pelik lama sangat, tak perlu hairan lama sangat. Macam mana orang boleh terpikat, macam mana orang boleh ikut, tak perlu lama sangat memikirkan macam mana tu. Sebab itu memang daripada gerak kerja Tuhan, gerak kerja Allah Azza wa Jalla sendiri, yang mana kita dah kenal yang ni tak betul. Walaupun hebat, walaupun ramai, walaupun kuat, tak betul tetap tak betul. Itu poin yang nak disampaikan. Dalam huraian dia sebut apa? Dia ta'arifkan istidraj tu apa? Pada bahasa, istidraj diambil daripada perkataan daraja. Daraja maksudnya meningkat dari satu tangga ke satu tangga seterusnya. Dia ertikan sini ialah naik dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang selanjutnya. Manakala istilah istidraj bermaksud hukuman yang bertingkat-tingkat yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jal terhadap hamba yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung. Maknanya nak sebut kepada kita sini, maksud istidraj dia bukan bermaksud benda pelik semata-mata, tapi dia juga membawa maksud penghinaan, ia juga membawa maksud hukuman demi hukuman. Sebab ada benda pelik yang sama macam mukjizat. Contoh Dajjal, dia boleh buat benda-benda yang pelik macam mana orang-orang saleh ada dan juga macam mana para nabi ada. Sama. Boleh turunkan hujan, tapi nabi dan juga orang saleh dia turunkan hujan dengan doa. Tapi yang ni dia tak doa pada Tuhan. Dia bagi arahan, turun. Dia suruh tumbuhkan sesuatu, turun. Keluar benda tu. Okay. Dia sama taraf. Yang ni mengelirukan. Sebab orang akan nampak ianya mukjizat, dia akan nampak macam karamah. Dia ada bentuk istidraj macam yang berlaku pada Musailimah Al-Kadzab, seorang nabi palsu yang sezaman dengan Nabi Muhammad. Dia boleh buat benda pelik, tapi benda pelik tu menghinakan dia. Contoh, bila mana orang-orang di Yamamah mengadu, kawasan ni tak ada mata air, ataupun perigi ni dah nak habis dah air dia. Jadi dia macam nak tiru Nabi Muhammad, nak tiru Nabi pergi dekat perigi tu, ludah air tu keluar banyak. Maknanya makin lama lah lagi boleh tahan perigi tu. Tapi apa yang dilakukan oleh Musailimah, dia tiru Nabi, dia ludah perigi tu kering jadi perigi buta, tak ada air langsung.
Hebat jugalah, tapi hebat yang menjahanamkan. Okay. Itu pun istidraj. Dia nak tiru Nabi. Ada orang bawa bayi, minta tahnik ataupun minta doa. Doa-doa yang baik. Kita tengok ada sebahagian para sahabat, mereka telah diusap kepala oleh Nabi waktu kecil. Sebahagian sahabat, kesan usapan itu menyebabkan rambut yang bahagian Nabi usap tu dia tak beruban, kekal sampai akhir hayat dengan warna hitam segar. Maknanya tak menampakkan dia termakan proses aging ataupun penuaan, tak ada. Okay. Musailimah nak buat dia buat pada bayi, dia usap, kawasan tu tak tumbuh rambut sampai kawan tu mati pun, botak sampai ke sudah. Itu pun berlaku. Itu istidraj, tapi memalukan dia lah. Tapi hebatlah juga, maknanya dia tak perlu baca apa-apa, tapi Allah Ta'ala jadikan menghinakan dia. Tapi walaupun jadi macam tu, pengikutnya ramai, pengaruhnya kuat di Yamamah, sehingga lepas Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan para sahabat untuk kumpulkan kekuatan, pergi perang, serang tentera Musailimah di Yamamah. Yamamah hari ni mana? Yamamah hari ni Riyadh, Arab Saudi. Ibu negara Arab Saudi tu nama baru dia Riyadh, nama lama dia ialah Yamamah. Jauh daripada Madinah pergi ke Yamamah, pergi ke Riyadh ni 1000 km lebih kurang, ataupun 900 km lebih. Okay. Pergi perang lawan Nabi palsu, kalah sahabat, 70 orang mati syahid. Yang 70 orang tu semua yang benar, semua ahli Quran, sehingga Umar tengok kurang daripada orang hafal Quran kerana perang. Perang tu Musailimah kalah, lumpuhlah dia punya pengaruh dia tu. Cuma antara kerugian yang berlaku dalam perang tu, hilangnya ahli Quran dalam jumlah yang agak ramai. Sebab waktu tu tidak ada pengumpulan Quran bercetak macam sekarang. Umar pada waktu tu dia terlintah rasa risau dan bimbang. Takut-takut makin kurang ni, maka makin susahlah lepas pada ni nak kumpul orang-orang yang hafal Quran. Akhirnya timbul idea, perintahkan beberapa orang sahabat, terutamanya penulis wahyu, antaranya Ali bin Abi Talib dan beberapa orang sahabat yang lain, untuk tulis Quran, himpun, duduk setempat. Peringkat awal kebanyakan para sahabat tak nak terima, sebab perbuatan itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi inilah yang disebut dengan keperluan meneliti maslahah, keperluan dan kepandaian para sahabat untuk melihat kepentingan. Kalau tak ada idea tu, kita hari ni tak ada lah Quran yang bercetak. Pada zaman Abu Bakar, Umar bagi idea, lepas pada pujuk Abu Bakar, akhirnya dapatlah buat mushaf Quran tu. Nama dia Mushaf Tak ada baris, tak ada titik. Ada huruf yang berbentuk macam bentuk kalimah tu dah ada lah, tapi dia tak ada baris, tak ada titik. Hanya difahami oleh Quraisy sahaja. Quraisy saja yang faham. Maknanya kita akan tengok Bismillah, ba, sin, mim. Ba tu tak ada titik, cuma ba bentuk macam mangkuk sikit. Lepas tu sin, adalah dia punya gigi dia tu mim. Allah dan seterusnya, semua tak ada titik. Okay. Masuk zaman Umar suruh beberapa orang sahabat kopi, buat salinan balik. Dan Quran-Quran yang disalin baru ni dihantar ke kawasan-kawasan yang ada gubernur Islam. Dihantar ke Mesir satu, dihantar ke Syam. Tujuan dia untuk jadi rujukan bila mana ada isu tentang Quran, ayat ni ada ke tak, ataupun valid ke tidak ayat ni, ada nasakh mansuh ke, direct pergi kepada gubernur, tak perlu direct kepada Amirul Mukminin. Masuk zaman Uthman, dia selaraskan tulisan tu satu saja, bentuk tulisan. Sebab kita kena tahu, waktu zaman Nabi hidup, yang ni jarang orang cerita, saya pun tak tahu kenapa. Kita punya pengajian masjid surau ni tentang ulum Quran ataupun benda-benda yang berkait dengan Quran ni, dia kurang diberikan perhatian. Orang kita bila mana nampak Quran, dia akan nampak tajwid, high level sikit dia akan nampak qiraat.
dia akan nampak Warsh, dia akan nampak Abu Amru, dia akan nampak orang yang belajar lah tu. Tu pun kena ambil kelas intensif, tak dibuat di masjid. Tak ada buat kita kekurangan tenaga nak bagi kelas pengajian qiraat, nak suruh tengok matan Ad-Durrah, nak suruh tengok matan Syatibi. Ni semua benda ni tak mampu lagi. Jadi pada zaman Nabi, agama Islam dah tersebar sampai kepada kawasan yang jauh pada Mekah, Madinah, luar pada Hijaz pun. Mereka-mereka yang datang jumpa Nabi, kabilah-kabilah yang luar, delegasi-delegasi luar, mereka ada kesukaran untuk baca Quran pada beberapa kalimah tertentu. Sebab lidah dia orang tak biasa. Dia orang mai jumpa Nabi, dia orang clarify. Boleh tak baca Quran dengan macam ni? Sebab tu kita akan tengok ada setengah qiraat yang banyak tempat dalam Quran dia baca dengan imalah. Kita qiraat Hafs an Asim yang dipegang di Malaysia ni, yang dicetak oleh KDN tu pun, satu tempat je ada imalah, iaitu dalam surah Hud. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Sebahagian qiraat baca dengan baris bawah, majriha. Yang dari segi ejaan memang baris bawah lah, majriha. Cuma Hafs dia baca yang tu, majriha. Untuk qiraat Warsh, banyak tempat baca dengan imalah. Warsh ni Morocco pakai, Libya pun pakai, banyak negara-negara yang ke arah sana ni, negara-negara yang cakap Arab yang dijajah oleh Spain ni, dia orang banyak pakai mazhab Maliki dan juga banyak pakai bacaan Quran dengan Warsh. Orang yang nak baca dengan qiraat Warsh, nafas kena panjang, sebab kebanyakan mat dia ialah mat mushmi', 6 harakat. Hatta mat asli pun dia orang dengan mat 6 harakat. Sebab tu kalau kita dengar orang tu baca panjang mat dia, itu petanda qiraat Warsh. Dan juzuk yang terakhir, juzuk 30 ni, banyak dia baca dengan imalah. Wadduhi wal-lail, yang tu daripada Warsh, qiraat Warsh. Dan setiap tokoh-tokoh qiraat tu dia ada 2 orang anak murid. Warsh, ada Khalaf, ada Khalad, ada macam-macam lah. Saya ingat dulu zaman-zaman sekolah menengah tu saya ambil persijilan qiraat ni, ingatlah sikit-sikit. Lepas pada tu kita tak praktis lah benda tu. Benda ni dia perlu pada musyafah, tapi dari segi teori tu kita ingat lah. Okay. Cuma nak kata, waktu Nabi hidup, orang-orang yang datang daripada kampung-kampung yang terpencil ni, dia orang ada kesukaran, tak boleh sebut kataan tu, tak boleh sebut. Sampai dekat wadduha tak boleh tiru orang Quraisy. Orang Quraisy sebut wadduha, dia ejah lidah dia macam mana pun wadduha juga sebut, tak boleh. Dia macam orang Kelantan pergi Shah Alam, Shah Alai juga, dia tak boleh nak ejah. Jadi gitu. Okey. Jadi pergi jumpa Nabi, clarify. Boleh tak baca macam ni? Nabi kata boleh. Jadi dia orang telah dapat kebenaran. Dia orang dah dapat endorsement pada Nabi, boleh baca. Start pada tu datang kabilah lain, sehinggalah yang kekal sampai zaman kita ni 10 qiraat mutawatir. Cuma dalam matan Syatibi dia ambil 7. Sebab ada hadis Nabi kata Quran itu dibaca dengan 7 huruf. 7 huruf ni maksudnya 7 lahjah yang terkenal lah, berbagai-bagai. Cuma untuk keseluruhan orang Islam sekarang yang terkenal ialah Hafs, yang dipakai di Nusantara kita ni, kebanyakan negara Arab pun pakai Hafs. Dan yang kedua ialah Warsh. Dulu di Syria terkenal dengan qiraat Abu Amru, tapi sekarang dengan sebab kebanyakan tokoh-tokoh qiraat di Syria ni dah ramai meninggal, daripada 12 orang qurra di Syam ni tinggal seorang saja, Syekh Qurayyim Rajih. Syekh Qurayyim ni ada lagi hidup lah sekarang, tapi tak duduk di Syria, merata duduk baru ni duduk di Turki, sebelum pada ni di Qatar, banyak tempat. Itulah yang kekal, pernah datang Malaysia beberapa kali lah. Okay. Itu yang kekal. Jadi di Syria ni kebanyakannya baca dengan Hafs juga sekarang. Cuma nak katanya itu ialah sebab, cuma saya kata yang jadi boleh ada Quran tu kerana perang lawan Musailimah tu. Kalau tak perang, mungkin pembukuan Quran belum berlaku. Sebab orang kita ni dia biasa tengok qiraat. Yang kedua ialah isu penulisan Quran. Quran tu ditulis pun ada perbahasan sanad dia. Biasa orang tahu sanad baca, sanad tulis tu. Nak tulis macam mana? Nak pakai kaedah mana? Tulisan apa? Cuma yang kita tahu ialah Rasmul Uthmani, zaman Uthman. Yang kedua ialah yang zaman kita ni ialah penulisan dengan kaedah Majid. Majid ni
Quran lama yang rapat-rapat, dia punya khat dia tebal-tebal. Quran lama. Quran yang bagus sekarang ni kebanyakannya Rasmul Uthmani lah. Okay. Cuma kita tak tahu penulisan tu pun ada riwayat dia. Ada riwayat, tapi dia orang tak fokus sangat lah yang ni sebab dah sekarang dah ada cetakan, orang hanya berpada pada tengok cetakan lah. Kalau dulu orang yang baca Quran bukan setakat kena perhati hukum tajwid, kena tahu huruf ni huruf apa sampai dekat perkataan ni. Ba ke ta ke sa ke, sebab titik tak ada, baris pun tak ada, sabdu apa pun tak ada. Jadi orang dulu dia lagi struggle dia nak baca Quran. Dalam struggle tu, saya nak sebut pada tuan-tuan puan-puan, kita baca dalam Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi masuk bab yang ketiga, bab tilawatul Quran, dia cerita amalan golongan awal dengan Quran. Cerita Uthman bin Affan, menantu Nabi. Dia pernah baca Quran satu rakaat khatam habis. Pernah. Tak buat secara rutin. Pernah. Tuan-tuan kena tahu, Uthman bin Affan ni tempang. Capek orangnya. Salat baca Quran seronok, syok. Habis satu Quran. Satu rakaat. Tapi sekali itu je lah. Bukan, nak kata riwayat tak banyak. Yang riwayat terkenal ialah Uthman ni seminggu sekali habis. Seminggu sekali habis. Zaman tu, Quran tak ada titik macam sekarang. Tak ada titik macam sekarang. Sebahagian daripada tabi'in, antara maghrib dengan isyak bulan Ramadan, boleh 2 kali khatam. Bukan 2 kali khatam Baqarah, 2 kali khatam Quran, maghrib dan isyak. Tak tahulah keberkatan apa yang Tuhan beri. Bulan Ramadan 2 kali khatam. Ada riwayat dalam Al-Azkar. Kita baca riwayat-riwayat ni. Mustahil untuk tahun 2022 nak masuk 2023 ni orang boleh buat. Maghrib dengan isyak bukan lama kan? Tak lama. Tapi dia boleh buat. Antara Zuhur ke Asar, dah sekali khatam dah siang tadi. Lepas tu malam, maghrib dan isyak khatam sekali, kadang-kadang boleh 2 kali khatam. Cuma riwayat-riwayat ini, Imam An-Nawawi di ujung habis dia cerita tu, dia beri komentar sikit. Dia kata walau bagaimanapun, Nabi pernah pesan dalam satu hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim, Nabi pernah tegur satu orang sahabat nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As yang suka baca Quran sehari sekali khatam. Sehari sekali khatam. Ni majoriti sahabat dia buat macam tu. Majoriti sahabat dia buat macam tu. Okay. Tapi dia memerlukan pada riwayat lah. Lepas pada Nabi tegur Abdullah bin Amr bin Al-As ni, Nabi kata la yafqahul qari, tidak akan dapat memahami secara optimum satu orang yang baca Quran bila mana dia baca aqal min salas, dia baca kurang pada 3 hari. Laju sangat kira nak khatam ni, dia tak peduli dah apa makna apa, dia baca kadang-kadang dia bercampur ayat surah lain pergi surah lain. Memungkinkan. Sebab apa? Sebab Nabi tegur Abdullah bin Amr bin Al-As ni bila mana dia baca Quran, dia melampau, dia tak sempat layan isteri dia, dia tak siap kerja-kerja yang lain. Waktu tu Nabi meraihkan orang yang ada kerja, fokuslah kerja. Jangan jadikan nak baca Quran khatam satu hari sekali khatam, lalu kerja-kerja bertimbun tak selesai. Bahkan dalam kitab Al-Azkar tu kata Imam Nawawi, bagi orang yang ada keuzuran dengan sebab dia memegang urusan orang, dia duduk dalam bidang perkhidmatan ataupun dia kerja-kerja yang deal dengan orang, dia buat dengan kadar yang mampu. Jangan melampau. Buat dengan kadar yang mampu. Cuma saya nak katanya ialah, dia mula titik tolak tentang cerita Quran ni ialah pada cerita peperangan Yamamah itu, yang kata boleh kumpul Quran tu, iaitu menentang Musailimah Al-Kadzab pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tak, kita tak akan merasai nikmat Quran hari ini. Dan kalau kita tengok Quran di Malaysia kita ni adalah tempat cetak Quran, Nashrul Quran di Putrajaya tu. Tapi mushaf tu dia tak berjaya menerobos dunia Islam lagi. Sebab mungkin banyak saingan daripada tempat cetakan lain. Kalau di dunia ini tempat cetakan yang paling terkenal ialah Majma' Malik Fahad di Madinah. Di Madinah. Pusat percetakan Quran yang terbesar di dunia, yang diwakafkan oleh kerajaan Saudi. Daripada 100% dia punya penerbitan percetakan tu, 70% ialah untuk tauzi' majana, untuk edaran percuma. 70%. 30% saja untuk dijual.
Dan kita kena rasa banggalah dia perlis sebab dalam anggota yang duduk dalam tu ada seorang orang yang berkhidmat di negeri ni. Pensyarah Kuib sekarang. Dia antara anggota yang duduk dalam jenah penterjemah Quran ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Dulu dah ada bahasa Melayu Indonesia. Sekarang dah ada bahasa Melayu Malaysia. Dr. Lokman daripada Kuib yang kata apa, yang grad daripada Universiti Madinah lah sampai PhD di sana. Okey. Cuma nak kata adalah orang Melayu kita beri saham. Sekarang orang pergi buat umrah, orang pergi ziarah situ. Cuma orang tak tahu, orang tak ada masa lah nak tengok orang Malaysia ada kedak sebab dia sibuk waktu ziarah tu. Cuma kita boleh tengok itu sumbangan yang besar. Sebab tu ni saya nak cerita sikit lah sebab saya balik umrah ni. Ada orang kita dia bayar duit pada mutawif untuk wakaf Quran. Saya tak tahulah. Saya sendiri sebagai mutawif, bukan mutawif tetap bagi syarikat mana-mana pun. Setakat yang saya dapat penerangan, kita tidak ada kaki yang memang sah, ejen yang kita boleh bagi duit. Lepas tu dia pun uruskan wakaf Quran, dia letak Quran dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Yang pasti yang kita tahu, kerajaan Saudi melalui riasah pengurusan dua masjid tu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia dah keluarkan kenyataan Quran-Quran yang ada dalam Masjid Nabawi ni telah diwakaf daripada Majma' Malik Fahad dan tak terima daripada sumber luar pun. Saya tak tahu yang orang kita bayar. Banyak orang kita bayar, ribu-ribu bayar tu. Melainkan kalau dia masuk pun, dia akan ada badan yang cek balik. Ni bukan cetakan Malik Fahad, dia keluarkan balik. Orang kita dah bayar beratus dah situ. Itu kalau betul Quran dapat. Yang lebih nanya lagi, duit bayar dapat kepada orang mana-mana, dia beli tak apa-apa pun tak tahu. Cuma saya rasalah scammer lebih banyak dalam isu ni. Saya rasa kalau tuan-tuan nak berwakaf harta, bagi pada cleaner dia lebih baik daripada beli Quran ataupun beli kursi yang orang duduk tu. Yang tu memang boleh buat masuk lah, tidak ada apa-apa larangan lagi lah setakat ni. Beli kursi lipat tu untuk orang-orang yang tak larat, yang tu boleh. Adapun Quran, isu Quran, dia memang dah ada badan yang jaga. Dia memang, saya tengok dengan mata kepala sendiri lah, yang dia keluarkan balik. Sebab dia ada beza cetakan Malik Fahad dengan cetakan yang orang cop waqaf lillahi ta'ala. Waqaf lillahi ta'ala, tapi lillahi ta'ala masuk dalam poket dia dah banyak lagi. Saya kesian tengok sebab orang kita ni, dia serve pada tempat yang tak sepatutnya. Duit tu patut sampai pada orang lain, bukan sampai pada scammer-scammer seperti inilah. Dan scammer-scammer ni orang Melayu kita lah. Orang Melayu yang, saya taklah berprasangka buruk pada orang Melayu yang lahir di sana, tapi kita banyak dengar kes macam tu lah. Ada orang Melayu kita yang lahir sana yang urus orang buat haji umrah ni bagus. Sebab saya mula-mula terdetik nak tahu isu ni ialah bila mana isu badal haji setiap tahun. Tiba-tiba ada orang keluarkan apa nama ni, dia punya iklan, okey, badal haji. Bawah tabung haji tak apa, itu memang dah berdaftar elok. Okey. Daripada orang persendirian ataupun syarikat-syarikat terpencil yang tidak berdaftar dengan Jabatan Kementerian Pelancongan, sebab benda tu bawah kawalan Kementerian Pelancongan Malaysia lah. Okey. Bila mana tengok badal haji tu, harga memang murah pada pasaran lah. Biasa 3,000 ke 3,500, dia mungkin 2,500 ataupun 2,000 mungkin. Saya tanya student-student yang belajar sana, kerajaan Arab Saudi bila mana wukuf di Arafah tu, dia akan cek, dia akan ada orang yang akan cek kita ni betul tak dapat tasrih haji tu. Dia ada satu lesen untuk buat haji. Kalau kita tak dapat, kita buat haji secara haram, kita akan ditangkap, masuk jail, kena blacklist untuk masuk Arab Saudi dalam tempoh 10 ke 15 tahun. Tak boleh buat apa-apa, tak boleh masuk lah. Okay. Dan saya dapat benda yang sedih, ramai orang Malaysia duk bayar pada golongan ni. Dia bayar kepada orang-orang yang orang mualat, istilah dia. Saya bukan nak beritahu orang mualat tu tak elok. Ada orang mualat ni maksudnya dia orang Melayu beranak sana, lahir sana, dan dia boleh cakap, boleh deal lah dengan Arab sana. Okay. Dia tak buat pun haji, dia tidur je kat rumah dia. Tuan-tuan boleh bayang, dia ambil 40 orang, seorang 2,000. Seronok dia duduk haji dekat Bukit Ajiat tu ya dia buat. Sebab dia orang dulu duduk kat tepi Bukit Ajiat tu. Okay, sekarang Bukit Ajiat tak ada orang lah. Penipuan.
Saya kata begini, saya tak kata jangan terus tak ambil. Hati-hati. Sebab memang Kementerian Pelajongan dia dah keluarkan skema tertinggi di Malaysia ialah pengurusan haji dan umrah. Malu kita pada pengurusan Cina yang pergi Taiwan apa semua, dia orang pun tak scam orang. Kita yang nak ajak pergi Baitullah duduk scam orang. Teruklah benda macam tu. Okey. Cuma nak kata yang bab Quran tu, kalau nak sedekah pada Majma' Malik Fahad tu direct. Maknanya dia akan guna duit tu untuk apa nama ni, untuk percetakan Quran. Tapi iyalah, saya pun tanya jugalah macam mana kita boleh sedekah. Sekarang ni dah okey dah ada scan barcode apa semua tu, kita boleh sedekah. Kalau dulu zaman-zaman belum ada scan barcode ni, kita kena bagilah duit cash. Saya duk tanyalah, kalau yang bagi duit cash ni berapa minimum orang bagi? Yang Majma' Malik Fahad tu minimum orang bagi 20,000 ke 25,000. Kapasiti individu kan, kapasiti jabatan. Orang-orang Arab yang kaya daripada Kuwait apa semua ni, itu bukan amount ni yang susah bagi dia orang. Kita orang Malaysia mungkin kita niat nak bagi 200, itu jadi macam okey, dia okey. Cuma Arab tu tengok 200 je pun, sibuk nak mari sini. Dia macam tak padan lah. Sekarang tak apa, dia ada sistem, tak ada orang jaga dah. Dulu ada orang jaga, dia buka 200 tak ada. Dia kata yang tadi pun 5,000 dah bagi. 200 ni minum kopi apa semua, pergi balik isi minyak, selesai. Tak sempat cetak satu muka surat pun. Kita tak sedap lah kena pelekeh depan dia orang. Cuma dia kata saya tengok amount tu lah, amount yang diletak tu lah amount yang kasar-kasar lah, bukan amount yang halus-halus macam kita ni. Okay. Cuma sekarang dah ada sistem barcode tu, kita nak bagi 2 rial pun dia orang bukan tahu pun sebab dah masuk sistem lah. Okay. Cuma nak katanya bab Quran tu lah yang duk tepi-tepi Masjidil Haram tu, dia bukan ejen yang betul lah. Last sekali Quran tu kena lupus juga, dia tak akan dapat kita guna. Okay. Balik pada isu kita ni, istidraj yang berlaku kerana Musailimah tu bukanlah nak kata jasa dia, tapi kerana perang dengan Musailimah tu lah pergi kepada isu bolehnya Quran tu diselaraskan. Okay. Kemudian kita tengok dalam huraian dia kata apa? Manakala istilah istidraj yang bermaksud hukuman daripada Allah Jalla Jalaluhu terhadap hamba yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung, Allah Azza wa Jal membiarkan seseorang dan tidak disegerakan azabnya. Maksud istidraj juga, dia tak ada benda pelik pada diri dia, tapi dia tak kena apa-apa. Dia buat jahat tak kena apa-apa pun, tak kena tangkap, tak ada orang marah, makin bertambah, makin berkembang. Sebab apa? Sebab Tuhan nak simpan dengan rasa selesa dia tu, di akhirat nanti dia akan kena yang paling teruk sekali. Sebab tu kalau tengok dalilnya ialah dalam surah Al-A'raf daripada 182 dan 183, walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menarik-narik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan. Dia makin lalai, makin tebal, makin pekat sesat dia tu, min haitsu la ya'lamun, dalam waktu ataupun dalam ruang-ruang yang mereka tak tahu. Mereka rasa dengan sebab benda jahat tu selalu dan kerap duk buat, dia tak rasa salah dah. Wa umli lahum, dan kami beri tempoh pada mereka, inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya Tuhan sangat-sangat teguh. Tuhan biarkan dia leka, dia sampai di akhirat dia terkejut. Apa yang dia buat tu sengaja Tuhan biarkan, tujuannya lah untuk bagi teruk lagi. Okey. Kemudian muka surat 78 tu, dalil yang seterusnya ialah surah Ali Imran 178 dan apa nama ni daripada surah Al-An'am ayat 44 tu saya tak baca dah kot sebab dia lebih kurang saja nak menerangkan dan kita dah syarahkan dengan clear dah tadi. Okey. Kita terus kepada keazalian sifat dan sebagaimana zatnya. Matan dia, wa kana Allahu ta'ala khaliqan qabla an yakhluqa wa raziqan qabla an yarzuq. Allah Ta'ala itu telah pun bersifat dengan pencipta sebelum dia mencipta, dan bersifat seperti dan bersifat pemberi rezeki sebelum memberi rezeki lagi. Okey. Dalam poin ni yang menjadi pertembungan besar pada zaman Abu Hanifah ni ialah wujudnya Mu'tazilah
wujudnya Jahmiyah dan Jabariyah, wujudnya Jahmiyah, apa istilah dia? Jahmiyah yang terkesan dengan falsafah, mutafalsifah, mutalasifah, lebih kurang macam itulah. Cuma Jahmiyah dia ada dua pecahan waktu tu. Jahmiyah yang mirip pada Jabariyah, satu combine. Satu lagi Jahmiyah dengan ahli falsafah. Okey. Tiga kelompok ni, Mu'tazilah, Jabariyah, Jahmiyah, Jabariyah ahli falsafah, bertembung pada zaman Abu Hanifah, membawa pada zaman Imam Malik, sampai pada zaman Imam Syafi'i, sampai pada zaman Imam Ahmad. Empat-empat imam ni bertemu dengan ketiga-tiga kelompok ni. Dan kalau kita tengok, kelompok Mu'tazilah ialah kelompok yang paling dominan cari pasal pada isu ni berbanding Jabariyah, Jahmiyah. Sebab apa? Kelompok Mu'tazilah mendapat tempat di sisi pemerintah pada waktu itu, terutamanya pada zaman Imam Ahmad. Cuma pada zaman Imam Abu Hanifah ni, dia dah ramai pengaruh, dah banyak dia punya pengaruh dia tu dah ada. Cuma kemuncaknya ialah pada sekitar tahun 200 Hijrah, waktu Imam Syafi'i dan seterusnya lah. Okay. Di sisi Mu'tazilah, semua ayat-ayat yang cerita tentang sifat, ayat ni hanyalah metafora perlambangan dalam Quran sahaja, tak lebih daripada tu. Hakikatnya Tuhan tidak ada benda tu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ar-Rahman Ar-Rahim tu metafor sahaja, metafora. Betul ke dia Ar-Rahman? Betul ke dia Ar-Rahim? Mu'tazilah tak terima, bahkan dia orang mendabik dada. Tak terima itulah ahli tauhid, terima gelong. Itu Mu'tazilah punya style. Dan dia pergi lebih teruk lagi, iaitu pada ayat-ayat yang ada penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Contoh As-Sami'ul Basir, mendengar, melihat. Dia kata mana mungkin Tuhan dan makhluk kongsi perkataan yang sama untuk tunjukkan perbuatan dia. Mendengar, kita mendengar, Tuhan mendengar. Melihat, kita melihat, Tuhan melihat. Lepas tu orang berdebat dengan dia, tanya, dah kalau Tuhan tak mendengar, Tuhan tuli. Dia diam, dia tak jawab. Cuma dia kata, untuk mensabitkan Tuhan itu mendengar, tak boleh. Itu ialah satu bentuk penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Orang tanya, orang debat. Tapi tuan-tuan kena tahu, Mu'tazilah ni, dia bukan lekeh punya orang. Pertama, dia ada pengaruh di sisi pemerintah. Yang kedua, mereka mempunyai kekuatan bahasa yang kuat. Sebab tu kau tengok Mu'tazilah ni, dia punya pergerakan tempat asal dia datang daripada Iraq, membawa sampai ke Hijaz, sampai ke Mekah, Madinah lah. Itu dia punya gelombang serangan daripada waktu tu. Dan pada waktu tu, golongan-golongan Mu'tazilah ni apa semua, mereka juga ialah ahli masjid yang baik. Mereka juga ahli Quran yang baik. Hafalan Quran dia orang bagus. Bahkan dia orang boleh menghasilkan tulisan-tulisan akademik yang, orang kata apa, yang berimpak tinggi. Contoh saya ambil tokoh Mu'tazilah yang besar, Zamakhsyari, yang menulis tafsir Al-Kasyaf. Tafsir tu ada impak tinggi. Tafsir tu tafsir Mu'tazilah, tapi tafsir tu ada impak tinggi dari segi kesusasteraan Arab dan juga dari segi susunan penguasaan bahasa penulis tu terhadap bahasa Arab. Kita baca tafsir Al-Kasyaf, saya ingat dulu, bukan dululah, di dunia ni seorang je yang mengajar, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khali di Jordan. Tu pun dah meninggal. Dia seorang yang berani ajar untuk ambil manfaat bahasa. Tapi kalau orang yang baca tak ada bimbingan guru yang boleh guide dengan baik, kita akan rasa evidence yang dia bawa, hujah-hujah yang dia bawa untuk mensabitkan taktilnya sifat Tuhan. Taktil ni maksud dia apa? Broken. Sifat tu tak boleh, dia punya cara dia hujah tu kita boleh terima. Betul lah Tuhan tak ada sifat ni. Dia boleh benda yang solid tu dia broke, dia pecahkan dengan kepandaian bahasa dia. Sebab tu Zamakhsyari dia pernah berdebat dengan tokoh-tokoh Sunni yang banyak, sehingga dia buat syair. Dia kata kulluhum ulfah, mereka itu semuanya sumbing, wa ana mimun, dan akulah orang yang boleh sebut huruf mim dengan baik. Ini dinisbah pada Zamakhsyari. Zamakhsyari dia boleh hina tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh ni tokoh-tokoh yang betul, yang benar. Korang semua ni bila mana aku bagi hujah, diam, tak boleh kata. Diam, tak boleh kata. Korang semua ni dakwa kata pandai isi Quran, tapi korang semua ni sumbing. Akulah yang pemilik huruf mim tu. Sebab di sisi orang Arab,
orang yang boleh sebut huruf mim dengan orang yang boleh sebut huruf dha ialah orang yang fasih. Orang sumbing tak boleh sebut huruf mim dengan baik sebab dia sebut ada bahagian pada bibir dia yang tak sentuh bibir bawah. Orang sumbing kan dia bibir dia tak kata apa, tak proper lah. Jadi dia macam hina, dia kata kulluhum ulfah, kamu semua ni sumbing, akulah wa ana mimun, akulah orang yang boleh sebut huruf mim dengan baik. Sebab tu kalau saya boleh katalah kalau kita duduk pada zaman Zamakhsyari, kita jumpa yang nama Zamakhsyari ni, tak mustahil kita akan jemput dia datang masjid, kuliah macam biasa. Dia akan dihormati, dia akan diberi pangkat, dia akan dimuliakan sebab kepandaiannya. Cuma saya nak kata dia bertembung kuat ialah pada zaman selepas pada Imam Ahmad tu. Dia punya majunya penerimaan dia tu, impak dia tu, kesan daripada kumpulan ni. Cuma kelompok Mu'tazilah dia nak kata semua ayat-ayat sifat dalam Quran tu, As-Sami, Al-Basir, Al-Ghaffar, apa-apa semua tu, itu semua perlambangan. Tak ada apa-apa nilai pun. Yang penting ialah kita tahu Tuhan itu Tuhan dan dia infirad, dia berpisah, infisal daripada penyerupaan dengan makhluk. Dia okey. Dari segi apa yang dia orang nak bawa tu okey. Cuma problem dia tolak ayat Quran yang ada cerita tentang sifat Tuhan. Dia tak nak kata Tuhan tu pemurah, penyayang, maha mendengar, maha melihat. Tuhan itu kudus. Yang ni semua-semua ni tak ada. Semua ini tidak ada. Dia macam nak kata ini hanya bunga-bunga yang Al-Quran, bagi cantik, bagi sedap, nak bagi sesuai dengan cara orang Arab cakap. Tuan-tuan tengok cerita Bujang Lapuk kan, bila mana Samsudin sampai dekat sekolah buta huruf tu, tiga-tiga tu buta huruf. Lepas tu tanya, ni sekolah apa? Dia tulis panjang, sekolah umum buta huruf. Samsudin kata Sarkis, pendek dia sebut. Ramli pun kata panjang tulis Sarkis je. Dia kata yang ujung-ujung tu bunga saja, yang pendek tu Sarkis. Saya nak sebut Mu'tazilah macam tu, yang ujung-ujung tu bunga, Ar-Rahman, Ar-Rahim tu semua bunga. Pokoknya Allah tu saja, tak nak ambil yang panjang-panjang. Saya tak tahu, mungkin Ramli ada pengajian yang bagus tentang firak kot, jadi dia boleh buat satu contoh. Itulah saya nak bagi contohnya. Dia tolak ayat tu, dia tolak yang panjang-panjang tu, tak ada. Itu sekadar mencantikkan isi Quran semata-mata. Waktu ni ketat nak lawan dia orang, sebab dia orang ada evidence yang kuat. Waktu tu orang, dia pengaruh tamadun lama ni memberi kesan orang nak berganjak pada ajaran, bukan ajaran baru, pada ajaran yang betul. Memang ambil masa, sebab waktu tu ialah switch, pertukaran, reshuffle daripada tamadun yang tak betul nak pergi kepada ajaran Islam. Memang ambil masa. Hatta kita orang Melayu ni pun dah lama memeluk Islam, ada 2-3 perkara yang kita tak boleh lagi alih dengan cepat, dengan sebab keterikatan kuat dengan kesan-kesan masyarakat yang lama dulu. Okay. Dia nak sebut sini apa? Allah Ta'ala itu pencipta sebelum dia mencipta sesuatu, dan Allah Ta'ala itu pemberi rezeki sebelum dia beri rezeki. Nak kata apa? Kalau dia tak buat apa-apa perbuatan, kalau Tuhan tak buat apa-apa perbuatan, dia ada kemampuan tu. Nak lawan Mu'tazilah situlah. Sebab Mu'tazilah kata tak buat, tak ada bekas lagi, tak boleh kata lagi. Bila dia buat, bolehlah kita nak detailkan dia ada atau tidak sifat tu. Okey, itu dalam huraian. Sebab huraian yang dia bawa ni terlalu kata apa, tekstual sangat. Kalau kita baca kita tak nampak. Okey. Cuma dia nak kata dia nak argue pada sifat fi'liyah. Setengah kelompok sesat, dia tak akan kata Tuhan mampu buat sehingga Tuhan buat. Kalau Tuhan tak buat apa-apa lagi, dia tak ada kuasa boleh buat benda tu. Itu penafian, sedangkan benda tu ada. Okey. Isu seterusnya, melihat Allah di hari akhirat. Ini ialah satu isu yang besar juga lah. Wallahu ta'ala yura fil akhirah wa yarahul mu'minun wa hum fil jannah bi'a'yuni ru'usihim fala bila tashbih wala kaifiyah wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Allah Ta'ala dapat dilihat di hari akhirat dan orang-orang beriman dapat melihat sedang mereka berada dalam syurga dengan mata kepala mereka tanpa tashbih, tanpa kaifiat dan tanpa ada jarak antara dia dan makhluk. Okay. Huraian tak payah sentuh.
Saya nak bagi yang paling mudah saja. Yang ni pertembungan dengan Jahmiyah, ahli falsafah, kelompok ketiga yang agak dominan pada zaman itu. Mereka ada satu masalah, bila mana sampai dekat isu tengok Tuhan ni, dia akan tiba-tiba datang pemikiran dia. Kalau tengok, dia memerlukan arah. Tuhan duduk arah depan, Tuhan duduk arah belakang, Tuhan duduk arah kiri dan kanan. Dia kata yang ada jihah, ada arah ni makhluk. Tuhan tidak terikat dengan benda tu. Ini cara pemikiran ni dia datang daripada falsafah tamadun yang sebelum ni. Yang mana tamadun sebelum ni dia fikir tentang Tuhan tanpa ada apa-apa bimbingan, tanpa ada apa-apa silibus yang kawal dia orang. Wahyu pun tak ada, Nabi pun jauh, menyebabkan dia orang terumbang-ambing nak faham. Tapi dia orang angkat dia sebagai satu formula ataupun ideologi yang hebat. Sampai bila mana Nabi kata, innakum satarawna rabbakum kama ra'aitum al-badr. Nabi kata, kamu akan tengok Tuhan kamu seperti mana kamu tengok bulan purnama pada malam ni. Lalu Nabi sebutlah hadis tu, dan kamu tidak akan berasak-asak untuk panjat orang ni ke, tolak orang ni ke, kerana nak tengok Tuhan. Kamu semua akan dapat peluang tengok Tuhan. Okay. Hadis ni mengikut kaedah Jahmiyah ahli falsafah, dia akan tolak. Sebab apa? Sebab mata tengok ke bulan, dia ada arah atas. Wujudnya penentuan arah untuk tengok Tuhan, itu ialah benda yang mustahil. Dia orang nak fikir ikut kepala dia orang. Sedangkan Nabi kata, kamu akan tengok Tuhan kamu di syurga. Dan waktu tu kita tak perlu pun nak fikir, orang kata apa, nak pening kepala. Apa ni? Arah kiri kanan apa semua ni. Sedangkan semua dah ada di syurga dah pun. Dan Tuhan dia boleh jadikan diri dia duduk pada arah mana-mana. Walaupun dia tahu, walaupun dia cipta arah tu, dia boleh letakkan zat dia di situ. Walaupun arah itu ialah bahagian pada ciptaan dia, dia boleh buat benda tu. Cuma ada kelompok dia nak fikir payah. Ini yang disebut bid'ah dalam pemikiran. Dia bukan bid'ah dalam perbuatan. Cara fikir tu tak betul. Yang nak dilawan oleh tokoh-tokoh ni antaranya Imam Abu Hanifah ni, cara fikir tu salah. Kita beri lalu azan dulu. Okey. Isu melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat ialah tak boleh terima tengok Tuhan daripada arah tertentu. Itu isu yang dibangkitkan oleh Jahmiyah, ahli falsafah. Sebab apa? Sebab bagi dia orang ia satu benda yang tak sepatutnya ada pada Tuhan. Dia orang yang rasa benda tu tak sepatutnya. Yang datang pemikiran rasa tak sepatutnya Tuhan ada pada arah ni, arah ni. Siapa yang datangkan rasa tak sepatutnya tu? Sendiri punya datang. Bukan daripada mana-mana pihak pun. Nas tak ada petikai tentang isu ni, tak ada. Dan bila mana kita berinteraksi dengan nas-nas seperti ini, konsepnya ialah terima tapi menafikan penyerupaan dengan konsep makhluk. Dia ada tapi dia tak sama macam kita. Itu je mudah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Sebab tu orang-orang Arab pada waktu turunnya benda-benda macam ni, dia orang tak pening kepala macam orang Parsi, macam orang Rom. Sebab orang Arab dia tak ada isu tentang isu benda-benda macam ni. Dia bukan bangsa yang membaca. Orang yang tak membaca, kepala otak dia kosong, dapat satu maklumat dia pegang yang tu cukup. Tapi orang yang dah ada bacaan lain, bacaan tu pula bacaan yang gelong sesat, dan dia rasa benda tu betul. Waktu datang benda betul, untuk alihkan daripada otak dia tu, daripada pengetahuan dia, dia ambil masa. Dia perlu pembuktian. Sebab tu kadang-kadang kita tengok sebahagian orang yang dia keras dengan penentangan dia, kadang-kadang dia minta pembuktian dalam bentuk klinikal. Nak kena masuk lab apa semua. Tak ada lab, tak ada pembuktian macam ni, kita akan terima. Okay. Sebab apa? Sebab dia dah kejap pegang yang mula-mula tu. Memang manusia ni dia dapat yang first, dan dia telah diprovok lah kepala dia, yang ni lah betul, yang ni lah betul. Dia akan ambil masa untuk convert ataupun reshuffle balik benda tu. Ambil masa yang agak lama lah. Kadang-kadang bawa mati pun tak selesai lagi benda tu. Cuma nak katanya inilah pertembungan dengan Jahmiyah, ahli falsafah yang selalu bangkitkan isu wujudkah arah bagi Tuhan waktu nak tengok dia di akhirat nanti. Akhirnya kesimpulan yang dia orang ambil apa? Tak ada tengok Tuhan. Apa jadi? Nafikan nas terus.
Nas kata ada, dia kata tak ada, tak wujud. Dia kata akhirnya dia macam apa? Jadi macam Mu'tazilah tadi juga, bunga saja. Itu semua bunga saja. Nak bagi seronok, nak mana Tuhan nak bagi tahu nanti akhirat adalah benda-benda surprise. Bukan tengok aku, tapi nak senang cerita, boleh tengok aku lah kita cerita. Siapa yang buat macam tu? Dia orang sendiri dengan kefahaman dia orang sendiri. Ini dia panggil bid'ah dalam pemikiran. Dan golongan-golongan ni ialah golongan-golongan yang baca Quran, golongan yang hebat bahasanya dan juga buat ibadah. Itu antara benda yang agak berat juga lah yang berlaku pada zaman tu. Okay. Kita berhenti dekat melihat Allah di akhirat, huraian tak payahlah. Kita akan sambung muka surat 80, pengertian iman dan Islam. Kali akan datang kita akan sambung sinilah. Saya baru tengok last kita punya kelas ni 1/11. Sebulan lebih. Saya duk ingat lepas tukar kerajaan dah boleh kuliah. Lepas tukar kerajaan suara pula hilang. Jadi kena rehat lagi lah sampai kerajaan stabil baru ada suara. Okey. Okey. Jadi alhamdulillah kita insya-Allah kalau tak kita akan stay baliklah. Ikut pada kebiasaan. Okey, jadi kita akan sambung situlah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.